平安， Shalom semuanya. 平安， Shalom. 哈利路亚！看每 Haleluya. 一个都很兴奋， Wah, 上 semuanya 新的 excited 课， ya. 阿门。 Excited, nggak sabar ya mau Haleluya. dengar pelajaran hari 还没开 ini. 始，我们来先敬拜他，我们的 Ya, 神，阿 sebelum kita 门。 mulai belajar, kita sembah Tuhan kita dulu. 让圣灵 Amin. 来浇灌我们，在我们的当中，我们的 Biar 心。 Roh Kudus tercurah, mengurapi setiap kita, mengurapi hati 哈利 kita. 路亚！ Haleluya. 主啊，求你的灵来浇灌我们每一个人的心。 Mari Tuhan, urapi hati kami dengan urapan-Mu. 主耶稣，求你来打开我们的耳朵、灵耳、灵心，来可以听你的声音。 Mari Tuhan buka mata, telinga, hati rohani kami, biar kami dapat mendengarkan suara. 主耶稣，你知道我们渴慕听到你的声音。 Tuhan, Engkau tahu kami sungguh rindu untuk bisa mendengar suara-Mu. 求你今天让我 Mari 们能够 Tuhan, 听见你， hari ini biar kami sungguh secara pribadi boleh mendengar suara-Mu. 让我们能够看见你。 Kami boleh melihat Engkau. 谢谢你，耶稣， Terima kasih Tuhan Yesus. 我们赞美你， Kami memuji-Mu. 我们敬拜你， Kami 耶 menyembah-Mu. 稣， Yesus. 耶稣，哈利路亚。 Haleluya. Haleluya. 耶稣，我们渴慕你，渴慕你的灵对我们说话。 Yesus, kami rindu Roh-Mu berbicara. 耶稣，耶稣。 Kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu. Nyatakan malam hari ini di antara kami. Yesus, Kau ada di sini. Yesus, Kau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan kami. Haleluya. 主啊，求你的灵来浇灌下来， Mari Tuhan curahkan Roh-Mu, 医治我们，释放我们。 menyembuhkan, membebaskan kami. 奉耶稣基督的名， Di dalam nama Tuhan Yesus, 求你给我们谦卑的心。 beri kami hati yang rendah hati. 阿门。哈利路亚。求你给我一颗谦卑的心，给我一颗受教的灵，好让我能走在你的旨意里，如同耶稣的生命。求你给我一颗谦卑的心，给我一颗受教的灵，好让我能走在你的旨意里，如同耶稣的生命，帮助我们，帮助我更多的祷告，帮助我
要跟随你，求你，阿们。我们从头再一次，求你给我一颗谦卑的心，给我一颗受教的灵，好让我能走在你的旨意里，如同耶稣的生命。求你给我一颗谦卑的心，给我一颗受教的灵，好让我能走在你的旨意里，如同耶稣的生命。帮助我更多的祷告，帮助我更深的依靠，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随你。帮助我更多的祷告，帮助我更深的依靠，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随你。帮助我更多的祷告，帮助我更深的依靠，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随你，单单相信你，深深敬畏你，单单相信你，深深敬畏你，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随你。阿们。主啊，让我们单单相信你，一生 Biar 来 kami percaya kepadamu sepenuhnya, mengikuti Engkau seumur hidup. 阿们。奉耶稣基督的名，我们一起来 Dalam 说 nama Yesus. 哈利路亚。 Sama-sama Amin. katakan haleluya, 接 amin. 下来我交给郑姐，阿们。 Oke, untuk Amin. berikutnya kita serahkan pada Chen Jie. 主啊，你知道我们都愿意相信你。 Tuhan, Engkau tahu kami bersedia untuk percaya kepadamu. 主啊，你知道我们都愿意要跟随你。 Tuhan, 是，阿们。 kami bersedia untuk mengikuti Engkau, Engkau tahu Tuhan. 主啊，我们知道我们都要，你知道我们都要得着你，如同你得着我们一样。 Tuhan, Engkau sangat tahu bahwa kami mau Engkau dapatkan sebagaimana Engkau mendapatkan kami, demikian 圣 kami 灵啊，我 juga. 们今天晚上需要你， Roh Kudus, malam hari ini kami perlu akan Engkau. 需要你开启我们， Kami perlu Engkau bukakan kami. 需要你打开我们心中的眼睛， Engkau bukakan mata hati kami. 打开我们的灵眼， Buka mata rohani kami. 打开我们的灵耳。 Buka telinga rohani kami. 主啊，让我们跟你有真实的连结。 Sehingga kami boleh punya hubungan yang nyata dengan Engkau. 主啊，我们相信今天晚上以后我们不再一样。 Tuhan, kami percaya mulai malam hari ini kami akan tidak sama lagi. 主啊，因此求你把那个渴慕摆在我们的里面， Karena itu Tuhan, mari Tuhan taruh kerinduan itu di dalam hati setiap 把那个 kami. 信心摆在我们里面。 Taruh iman itu di dalam hati setiap kami. 主啊，我们相信你渴慕跟我们一起说话。
Engkau sungguh rindu untuk dapat berbicara dengan kami. 主啊，今天晚上 Malam hari ini Tuhan, 我们会破除一切不是属于你、从你而来的， kami mau hancurkan semua yang bukan daripada Engkau. 改变我们的心思意念， Untuk merubah setiap paradigma pemikiran 改 kami. 变我们错误的思维， Untuk merubah setiap cara pandang kami yang salah. 让你的心意摆在我们的里面。 Agar kehendak-Mu Engkau taruh di dalam kami. 耶稣的宝血厚厚的涂抹遮盖每一位， Darah Yesus tutup bungkus tebal-tebal setiap kami. 奉耶稣基督的名，我们开始今天晚上的聚会，我们一起说阿门。 Dalam nama Tuhan Yesus kita Amin. mulai Amin. kelas hari ini. 好，大家都 Haleluya. 预备好了吗？ Semua sudah siap? 我知道，今天每一个人都可以自己和神沟通。 Saya Amin. tahu hari ini setiap orang bisa komunikasi pribadi dengan Tuhan. 我讲再多的道理，都比不上你自己的经历。 Mau seberapa banyak pun saya kasih pengajarannya tidak sebanding dengan engkau mengalami sendiri. 阿门。 Amin. 现在请你们把手机关静音或者切掉。 Sekarang diminta untuk semua silence atau mute setiap handphone, baik yang untuk Zoom maupun yang lainnya, atau boleh matiin yang lainnya. 给神1个小时，我相信会改变你一辈子的命运。 Beri waktu 1 jam saja untuk Tuhan, percayalah bahwa hidup kita, masa depan kita akan berubah. 放轻松，我不会叫你交功课的。 Relax aja, kita tidak akan minta PR-nya diserahkan sekarang. 现在，请你预备好你的纸跟笔， Saat ini mari siapin pulpen dan kertas masing-masing. 如果你今天有什么领受的话，你可以写下去。 Oke, boleh siapkan kertas dan pulpen. Jadi kalau ada dapat sesuatu, boleh langsung dicatat sendiri. 我们课后可以一起分享。 Nanti setelah selesai pelajaran, kita boleh saling sharing. 好，系好安全带，我们要开始喽。 Oke, mari pakai seat belt-nya, kita mau mulai. 来，我们看一个经文，《哈巴谷书》2章1到2节。 Mari kita lihat dulu firman Tuhan di kitab Habakuk. 我要 Habakuk pasal 站在 2. 守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话，我可用什么话向他诉冤。他对我说：“将这默示明明的写在板上，使读的人容易读。”阿门。 Amin. Pasal 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Amin. 好，回到上面，哈巴谷说：“我要站在守望所。” Oke, kita balik di ayat 1 dikatakan Habakuk berkata dia mau berdiri di tempat pengintaiannya. 哈巴谷是一个先知，他不是哈巴狗哦。 Oke, Habakuk adalah seorang nabi, bukan Oke, agak kasar, sorry, anjing penjaga ya. Jangan sampai salah 所以 dengar. 哈巴谷他要去一个特别的地方，一个守望所。这个守望所通常是在高的地方。 Oke, Habakuk ini dia berada di tempat yang sangat spesial, yaitu tempat penjagaan atau menara penjagaan. 这个地方是安静的，这个地方是耶和华和哈巴谷见面说话的地方。 Tempat ini adalah tempat yang penuh ketenangan, tempat di mana pertemuan antara Tuhan dengan Habakuk. 这个是专门与神同在的地方。 Ini adalah tempat di mana spesial disediakan untuk hadirat Tuhan berada. 然后他上到望楼上面去观看。 Lalu dikatakan dia berdiri tegak di menara. 他在守望楼上观看。
Jadi dia di menara pengintaian itu berdiri meninjau. 这个他不是说去听神的声音，他说是去观看。 Jadi di sini dikatakan bukan dia ke sana untuk mendengarkan suara Tuhan, tetapi dia meninjau. 这个哈巴谷是上到一个地方去看，不是听，而是看。看什么呢？他要寻求异象。 Jadi Habakuk naik ke tempat yang tinggi ini, dia datang bukan untuk mendengar, melainkan untuk melihat. Apa yang mau dilihat, yaitu penglihatan. 就好像在使徒行传说的，我要使少年人看异象，是用图像式的表达。 Itu seperti di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa aku akan membuat anak-anak muda bisa melihat penglihatan atau vision. 我们上个礼拜有说过，神很多时候表达是用一个图像式的。 Di waktu yang pelajaran lalu kita sudah membicarakan bahwa Tuhan juga meresponi dengan memperlihatkan atau kita dengan gambar. 他说：“看耶和华对我说什么话。”哇，这边神主动的向哈巴谷说话了。 Lalu di situ dikatakan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Wah, berarti di sini Allah yang berespon untuk menjawab. 所以神说话的方式通常是自发性的意念，是透过我们的意念而说出来的。 Jadi caranya Tuhan itu merespon atau menjawab kita itu adalah spontanitas yang ada terbersit di dalam pikiran kita. 神说话的方式不是我们自己计划的，也不是我们自己想好的，是突然间跑出来的。 Jadi kalau kita harus tahu bahwa Tuhan berbicara itu bukan sesuatu yang direncanakan oleh kita atau dipikirkan dahulu, tetapi dia itu dalam sekelebat itu langsung ada di dalam pikiran kita. 当我们定睛在耶稣身上的时候，我们就可以和他互动式的对话。 Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan, maka secara otomatis, secara natural, itu kita akan ada dua arah komunikasi dengan Tuhan. 也就是互相的交谈。 Yaitu adalah saling tanya jawab dua arah. 要看他向我们说些什么，这时候我们心中会自然的涌流出一个自然的涌流出一个图案或者一句话。 Jadi ketika kita mau tahu apa yang menjadi respon Tuhan, maka itu dalam seketika, dalam sekejap itu akan ada jawaban berupa mungkin suara atau gambar. 这个就是神的声音。 Inilah yang dikatakan suara Tuhan. 因为不是出自于自己，所以不是我们想象的，通常会超乎我们所想的。 Jadi karena bukan berasal dari kita, jadi bukan kita yang reka-reka dan itu langsung begitu. 这个速度会非常的快，好像那个照相机啪啪闪光灯亮一下而已。 Dan kecepatannya itu sangat cepat, jadi seperti blitz kamera, jadi dalam sekejap mata gitu berkelebat. 但是你领受的会是一个很完整的一个意念。 Tetapi yang kita terima itu adalah sesuatu gambaran atau vision yang imajinasi yang sempurna. 这边他说他对我说，领受了这个默示，明明的写在板上。 Di sini dikatakan apa yang dijawabnya atasku itu tertulis pada loh-loh batu. 所以我们领受了以后，我们就要把它记录下来，把它写下来。 Karena itu, apa yang kita setelah dapatkan setelah itu alangkah baiknya adalah kita catat. 所以一个总结就是第一步，安静我们的心，要准备跟神对话。 Jadi prosesnya adalah pertama tenangkan hati kita untuk siap-siap menerima kalau Tuhan berbicara. 然后跟神之间观看，神给你的是一句话，或者是一个意念，或者是一个图像。 我们看了以后，我们就领受了。 Lalu yang berikutnya adalah kita memperhatikan, kita melihat-lihat supaya kita tahu ketika Tuhan memberikan satu penglihatan atau apa respon Tuhan, itu kita tahu, itu Tuhan sedang menjawab. 然后记录起来。 Kemudian setelah itu direkod atau dicatat. 我另外要告诉大家一个很重要的一个开启的，我们听神的声音，我们通常都会放音乐。
Oke, selain itu ada satu hal lagi yang saya mau katakan yang penting, yaitu ketika kita mau mendengar suara Tuhan, kita boleh umumnya bisa juga pakai musik yang diputar. 为什么要放音乐呢？ Kenapa kita harus memutarkan musik? 因为我们的人呐、我们有左脑跟右脑， Karena manusia itu memiliki otak kiri dan otak kanan. 这个左脑跟右脑是完全不同的方式在思考的。 Jadi cara berpikir, cara bekerjanya otak kiri dan kanan ini berbeda. 这个左脑是处理讯息，是处理文字，它是掌管知识。 Otak kiri ini dia lebih literatur, jadi dia mengurusi segala hal yang seperti pengetahuan, 还有一些数字，还有一些条理，还有一些分析的东西。 lalu matematis, kemudian daya analisa, dan juga cara bagaimana membuat keputusan atau 它是 logis. 非常理性的， Jadi ini sifatnya bersifat sangat 所以 logis. 会被称为它是一个知识的脑，左脑是称为一个知识的脑。 Jadi otak kiri itu disebut otak intelektual. 那但是右脑呢，它是一个属灵的接收器， Sedangkan otak kanan itu adalah merupakan satu semacam alat receiver rohani. 它通常是用图像来思考，用图案来思考。 Jadi dia membuat keputusan, proses pembuat keputusannya itu berdasarkan gambar atau 它 gambaran 负 yang 责图像，负责音乐，还有直觉。 Jadi dia berurusan dengan yang namanya vision atau gambaran, kemudian nada atau suara, dan itu perasaan-perasaan. 哎，你会不会发现呢？有些老婆啊，直觉特别强。你问她说：“哎，你为什么知道？”她就说：“啊，我就是知道。” Mungkin ada istri-istri yang kalau kita dapati itu instingnya kuat banget. Jadi kalau misalnya dia bilang sesuatu terus ditanya, kok kamu bisa tahu? Ya pokoknya saya tahu. Gitu. 这种人就是很艺术性的，然后他称为艺术脑。 Orang-orang yang seperti ini, mereka itu sangat-sangat artistik, dibilang bahwa sangat berdaya seni tinggi. 好，我们举一个例子来说，如果今天要举办郊游的话， Oke, kita kasih contoh lah. Kalau hari ini kita mungkin ada satu acara pertemuan gitu. 哇，这个左脑思考的人呢，习惯用左脑思考的人，他就开始计划几点几分做什么啊，然后路线是怎么样啊，然后食物啊、车子啊怎么定啊。 Lalu orang yang lebih berat condong pakai otak kiri, dia akan langsung berpikir, oke, ini acara hari ini mesti urutannya seperti apa, kemudian jam berapa mulai dan sebagainya, terus mau kasih makanan apa, siapkan kendaraan seperti apa. 那习惯用右脑思考的人就想说，哎呀，可不可以去顺便洗一个温泉呢？还有哇，那个很温暖的风吹到我们的身上啊，哇，很舒服啊。还有路边有没有小花呀？ Sedangkan orang yang lebih condong memakai otak kanan, dia akan berpikir, wah, kayak acaranya bisa kita sekalian, mungkin bisa sauna, kemudian ada pemandangan, kemudian pasti udaranya segar, lalu kita nikmati, enak banget gitu. 这个右脑很特别，它会超过知识。 Dan otak kanan ini spesialnya adalah dia bisa melampaui daripada logika. 它会超过悟性。 Dan dia juga bisa melampaui kata-kata. 空间和时间。 Demikian juga bisa melampaui ruang dan waktu. 所以告诉我，你是左脑思考的人还是右脑思考的人？ Jadi, oke, boleh bilang kamu bisa tahu dong, kamu adalah orang yang lebih condong pakai otak kiri atau otak kanan. 因为现在我们的教育很注重发掘左脑的功能。 Lalu kenyataannya di dalam zaman sekarang ini, sistem pendidikan kita itu lebih banyak membuat otak kanan kita itu lebih condong berkembang. 因为读书嘛，就要拿高分，然后拿到好的学校，然后其他的美术啊、音乐啊什么，右脑方面就不重视了。 Jadi karena alasannya kan tuntutan bahwa harus ada prestasi, harus ada nilai yang tinggi saat bersekolah, sehingga hal-hal yang berupa seni, kreativitas itu tidak terlalu dititik beratkan. 所以我们慢慢的经过这些教育过程，我们的左脑会越来越发达，我们的右脑就因为没有用，就慢慢的退化了。
Jadi tanpa disadari oleh karena sistem yang seperti ini dalam pendidikan akhirnya menjadi suatu pola yang membuat otak kanan kita semakin berkembang sedangkan otak kiri kita itu fungsinya semakin berkurang. 神是要我们平衡的。 Pada dasarnya Tuhan mau adalah keduanya seimbang. 我们右脑接收到讯息以后，然后左脑会读让我们以前读的真理来辨认我们所领受的。 Jadi yang mestinya adalah begitu kita menangkap suatu informasi, maka itu dengan kita menganalisa dengan otak kanan, otak kiri. 通常听不到神声音的人都是左脑比较发达的。 Jadi umumnya orang yang ketika menerima informasi lalu dia meramu, dia memproses dengan otak kiri, biasanya itu agak susah untuk bisa dengar suara Tuhan dengan peka. 因为没有这样1、2、3、4，他会觉得说，好像不太可能，我也进不去。 Jadi karena kenapa? Kalau tidak melalui urutan ya 1, 2, 3 itu kayaknya menurut dia tuh tidak logis ya, tidak masuk akal, nggak bisa masuk gitu. 所以左脑发达的人，我们就要时常听听音乐啊，或者是训练我们自己用图画性的方法去思考。 Journal, oke. 对，左脑发达的人。 Oke, jadi kalau orang-orang yang sangat bertitik beratkan memakai otak kiri, maka disarankan baiklah kita lebih banyak untuk mendengarkan musik atau bersentuhan dengan hal-hal seni sehingga untuk menyeimbangkan otak kita. 那么为什么我们在行使恩赐啊，或者是在做一些属灵的事情的时候，我们前面都要用方言祷告？ Lalu kenapa sebelum kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian seperti dalam doa mungkin bahasa roh dan sebagainya, kita pakai bahasa roh sebelumnya untuk kegiatan-kegiatan kerohanian? 因为很多的研究已经发现到说，当我们在说方言的时候，我们的右脑会产生一些电波，会刺激我们的右脑，会让我们右脑更发达。 Karena ada ahli yang meneliti bahwa ketika kita berbahasa roh itu menstimulasi ada hormon di dalam tubuh otak kita yang membuat otak kanan kita itu lebih berkembang. 你看旧约的时候，那个扫罗犯罪了，圣灵离开他了，他是不是要找大卫去弹琴，然后让圣灵同在？弹琴就是音乐。 Kita perhatikan, kita ingat waktu di Perjanjian Lama ketika Saul dia dirasuki roh jahat, maka untuk mengusir roh jahat itu dia memanggil Daud untuk memainkan kecapinya. Memainkan kecapi berarti ada lagu atau musik yang dimainkan. 所以为什么在教会里面，或者是大家都说哦，你要不断的说方言呐、你要更多的赞美敬拜呀？那么其实就是让我们的右脑跟神 的接收器更发达。 Jadi ini juga adanya menjadi alasan kenapa di gereja sering disarankan gereja kita terutama itu kan ayo sering berbahasa roh. Ini bertujuan juga supaya otak kanan itu kita itu semakin berkembang sehingga kita lebih mudah untuk menyerap hal-hal yang daripada Tuhan. 所以今天的操练，我们在家里面自己也可以操练。我们放一个音乐，然后让自己安静下来，让自己进入了神的同在里面。 Jadi latihan yang akan kita lakukan seperti praktek pada hari ini kita juga bisa sendiri lakukan di rumah sehari-hari, yaitu kita putar musik lalu kita mulai tenang dan kita mulai praktek. 好，预备好了，我们要进入操练喽。 Oke, sudah siap, kita mau masuk dalam praktek. 有没有听到音乐？ Musiknya kedengaran? 好，纸跟笔准备好了吗？ Kertas dan pulpennya udah siap di samping? 好，我们现在有问题要提出来问你们，你们把第一个感觉写下去，把第一个意念写下去。 Oke, jadi yang poin pertama adalah perasaan yang kalian dapat pertama kali atau gambaran pertama kali yang terlintas itu ditulis. 心里面如果有个什么声音的话，就把它写下来或者画下来。
hati, di dalam hati yang pertama kali terbersit di dalam hati mungkin ada satu kata atau kalimat, itu boleh ditulis atau digambar juga boleh. 好，第一个问题， Oke, pertanyaan pertama. 你问神说：“主啊，你爱我吗？” Oke, kita boleh bertanya dulu nih, Tuhan, apakah Engkau mengasihi aku? “好，第二个问题，主啊，你如何看我？” Pertanyaan yang kedua pada Tuhan, Tuhan, bagaimana Engkau memandang aku? “就把你觉得的答案写下来。” Apa yang kamu dapat, yang kamu rasakan, itu adalah jawaban. Biarlah itu kamu tulis. “现在是新约时代，每一个人都可以听到神的声音。” Sekarang adalah zaman perjanjian baru, zaman baru di mana setiap orang pasti bisa mendengar suara Tuhan. 因为神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。 Karena Tuhan telah katakan bahwa di akhir zaman aku akan mencurahkan rohku kepada semua yang bernafas. 你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。 Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan dan akan bernubuat, anak-anak muda akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi. 要记住哦，圣经里面的少年人和老年人，是指你属灵的生命。 Kita harus ingat bahwa di dalam firman Tuhan yang bila mengatakan anak muda dan orang tua, itu juga berarti adalah roh secara rohani. 所以我们要见异象，说预言。 Jadi kita juga harus bisa sekaligus baik mengatakan pewahyuan juga 并且要做异梦。 dan bahkan juga mendapatkan mimpi. 好，现在我想请大家放轻松，把纸笔都放下来。 Oke, mari sekarang semuanya rileks, letakkan dulu pulpen, kertas, semua barang 来，我们 yang 进 kita 行 pegang. 到第三个操练， Kita memasuk kepada step ketiga dari latihan kita. 放轻松，一个最舒服的位置坐下来， Boleh duduk di tempat yang rileks, 眼睛闭上。 tutup mata. 好，现在想象， Terus sekarang kita pikirkan, 就是想象， pakai imajinasimu, 想象你的眼前有一粒苹果， bayangkan di hadapanmu ada sebutir apel. 现在你拿起一把刀， Lalu kamu ambil sebilah pisau 把它切下去， dan potong. 然后你再切一刀， Terus kamu potong lagi. 好，伸出你的手来，把苹果拿起来， Oke, di dalam imajinasimu, ulurkan tanganmu, ambil apelnya. 把苹果放进你的嘴巴里面，
Masukkan apel ke mulutmu. 想象你在吃这个苹果， Bayangkan engkau lagi sedang makan apel itu. 感受这个苹果的味道， Rasakan bagaimana rasa dari apelnya. 慢慢的嚼， Pelan-pelan dikunyah, 慢慢的嚼。 kunyah pelan-pelan. 好，现在吞下去， Oke, sekarang ditelan. 吞下去。 Ditelan. “好，请你把眼睛张开来。 Oke, boleh buka matanya. 来，我现在问你们几个问题。 Oke, sekarang saya mau ajukan beberapa pertanyaan. 看到苹果了吗？看到的跟我挥挥手。 Ada yang lihat apelnya? Yang lihat boleh lambain tangan. 好，苹果是什么颜色的？ Yang kamu lihat, apelnya warna apa? 红色的举手。 Yang lihat merah angkat tangan. 还有绿色的苹果呢？ Yang lihat warna hijau angkat tangan. 还有没有黄色还是红色、绿色的一点点？ Ada yang kuning atau mungkin merah hijau? 啊，你现在用哪一只手拿刀子？ Terus ambil Yung pisaunya saudara pakai Jisoo. tangan apa? Yang pakai tangan kiri angkat tangan. 还是拿左手？ Oke, tadi yang pakai tangan kanan, terus yang pakai tangan kiri. 啊，有人没有拿刀子切啊？ Ada yang nggak pakai pisau ya, potong ya? 好，你的苹果切成2半还是4半？形状是怎么样子的？ Oke, waktu potong apelnya itu potong belah 2 atau belah 4 atau belah kayak mana? 有大有小呢，还是很平均、很漂亮？ Apakah ukurannya besar kecil atau proporsional yang sangat cantik bentuknya? 哇，你的苹果有多大一粒？ Apelmu Sebentar. sebesar apa? 还 Segini 是像 kah? 拳头那么大？ Atau mungkin sebesar kepalan? 还是小小的？ Atau mungkin kecil-kecil? 好， Oke. 那么你现在你是用哪一只手拿起苹果来放到嘴巴里面？ Kamu pakai tangan yang mana untuk ambil apel itu masukkan ke mulut? 你是把刀子放下来再拿苹果呢，还是拿左手拿苹果放到嘴巴里面？ Apakah kamu taruh pisaunya dulu baru ambil apelnya atau kamu pakai tangan kiri ambil apel masukkan ke mulut? 你放到嘴巴里面，苹果是什么味道？ Waktu masukin ke mulut rasa apel itu seperti apa? 脆脆的， Apakah garing, renyah, 甜甜的。 manis? 哎呀，有恋爱的感觉啦！ Waduh, kayaknya rasanya seperti merasa sedang jatuh cinta gitu, romantis. 这很难吞下去， Atau susah ditelan. 因为苹果的皮太硬了。 Karena kulit apelnya terlalu keras, tebal. 是酸的还是甜的？ Rasanya asam atau manis? 哦，吃下去的感觉怎么样？ Waktu dimasukin terus mengalir ke dalam tuh rasanya seperti apa? 好，我现在问你们，我们为什么要做这个实验？ Oke, sekarang saya mau tanya kenapa kita mau bikin percobaan seperti ini? 在真实的世界里面有苹果吗？ Apakah di depan kita ternyata ada apel kah? 没有嘛，对不对？ Nggak ada kan? 那我有没有告诉你苹果的颜色？ Terus saya ada bilang nggak apel itu harusnya warnanya apa? 没有啊。 Tidak kan? 我有没有告诉你要用哪一只手去切？ Saya ada kasih tahu nggak harus potong pakai tangan yang mana? 要怎么切？ Potongnya seperti apa? 没有，对不对？ Tidak 不会 kan? 切到手嘛？ Kan nggak mungkin ada yang potong tangannya ya? 你自己会把刀放下来。 Apakah engkau letakkan pisaumu? 哎，我有没有告诉你苹果的味道是什么？ Saya ada kasih tahu nggak rasa apelnya seperti apa? 没有，对不对？ Tidak kan? 所以现在在这个时间跟空间里面，你内在的里面的触觉、味觉、视觉、听觉、嗅觉，
Jadi saat ini di dalam imajinasimu, di dalam dirimu itu, baik indera perasa, pendengar, indera perabamu, 你的内在全部都感受得到，你也可以 Itu- 想象得到。 di dalam dirimu itu tetap bisa merasakan, bisa mengalami. 那是你的自由意识，你可以接收得到。 Ini adalah kehendak bebasmu, engkau bisa menerimanya. 在之前我们没有设计好苹果是什么颜色，或者用左手还是右手拿刀。 Kan di awalnya kita tidak setting ya, nanti apelnya seperti apa, kemudian mau potong seperti 然后 apa, 我们吃苹果是 pakai 什么味 tangan 道，它是 apa. 不是自己跑出来的？ Lalu kita kan nggak bilang apelnya itu rasanya seperti apa, tapi rasanya itu muncul dengan sendirinya, bukan? 来，是自己跑出来的，跟我挥挥手。 Oke, yang rasa bahwa apelnya itu langsung tahu rasanya itu 我 lambaikan 告 tangan. 诉你，神说话就是这样。 Saya mau katakan, itulah cara Tuhan berbicara tuh seperti itu. 它是自然涌流出来的。 Itu adalah dia secara natural alami itu mengalir keluar. 这是神说话的方式，是自然涌流出来的，每个人都会。 Inilah cara Tuhan secara alami itu mengalir begitu saja. 好，现在请你们继续的把眼睛闭上。 Oke, mari sekarang kita kembali lagi tutup mata. 好，我现在奉耶稣基督的名，把不是属神的势力全部的离开。 Oke, sekarang di dalam nama Tuhan Yesus aku katakan semua yang bukan dari Tuhan, hal-hal apapun juga itu, pikiran apapun, kuasa apapun itu pergi. 耶稣的宝血已经洁净、涂抹、遮盖了我们每一个人了。 Darah Yesus telah menutup bungkus, menguduskan, menyucikan, membersihkan kita semua. 所有灵界的搅扰，我奉耶稣基督的名离开。 Segala gangguan, segala distorsi daripada alam kuasa gelap dalam nama Yesus keluar. 神的同在临到， Hadirat Tuhan masuk. 神的同在临到。 Hadirat Tuhan masuk. 好，现在同样是想象， Oke, sekali lagi sama kita pakai 同样是想 imajinasi. 象哦。 Pakai imajinasi. 好，想象你走在沙滩上， Oke, sekarang kita imajinasikan, kita bayangkan kita jalan di atas pasir pantai. 我们走着走着，哦，那个风轻轻的吹过来， Kita jalan, ada angin lembut bertiup. 不冷也不热，很舒服。 Anginnya tidak panas, juga tidak sangat dingin, nyaman sekali. 你很享受这个沙滩。 Engkau sangat menikmati suasana pantai ini. 哦，耶稣现在出现在这个沙滩上了， Sekarang Tuhan Yesus muncul di pantai. 他在你旁边， Dia di sampingmu, 然后你看着他， lalu engkau melihat dia. 对他说：“耶稣，我爱你。” Boleh bilang sama dia, Yesus, aku mengasihimu. 或许你看不见耶稣的脸，或许 Mungkin 是 kamu 看 tidak 到 bisa 很 lihat, 光很亮的，你不 mungkin 是 kamu 看得 nggak 很 bisa 清 lihat 楚。 jelas wajah Yesus, tapi yang kamu lihat adalah cahaya, cahaya yang sangat berkilauan. 你跟耶稣说：“耶稣，我爱你。” Kamu boleh bilang, Yesus, aku mengasihimu. 好，你看后面继续会发生些什么事情？ Oke, selanjutnya apa yang kamu lihat? Apa yang terjadi dalam 放 imajinasi 松，你看到什么 penglihatan? 以后把它记下来。 Oke, kamu boleh relax, lalu apa yang kamu lihat selanjutnya kamu boleh 放 tulis. 松，让圣灵引导我们。 Biarlah kamu boleh santai, relax, dan biarkan Roh Kudus menuntun.
大家可以把它记下来，也可以写下来或者画下来。 Apa yang tadi dilihat boleh ditulis, juga boleh digambar. Masing-masing boleh catat sendiri apa yang dialami. 把你的感觉也可以写下来， Apa yang kamu rasakan, kamu juga boleh tulis. 是很温暖、很美好， Apakah itu merasa sangat hangat atau 没有也 sangat 没有关 indah? 系。 Kalau tidak merasakan apa-apa juga tidak masalah. 感觉很重要，你感觉是很有盼望呢，很平安。 Apa yang kamu rasakan sangat penting. Apakah kamu merasakan ada pengharapan ataukah ada damai? 好，把日期写上去， Oke, boleh kita tulis di dalam diari kita. 这说不定是你第一次看异象， Mungkin saja ini adalah pertama kalinya kamu melihat penglihatan, vision. 刚刚有人或许太舒服了就睡着了， Mungkin tadi ada orang yang karena saking nyamannya udah ketiduran. 也没关系，睡在主里面很舒服的，这样子放着音乐哈，然后睡在主里面，你会发现，10分钟可以抵1个钟头哦。 Oke, kalau sampai tertidur karena nyaman ada musik, kemudian tidur di dalam hadirat Tuhan, itu juga lebih bernilai dibandingkan dengan 10 menit itu lebih bernilai dibandingkan dengan 1 jam. 但是你不可以永远睡着啊，你要醒 Tapi 过来 jangan 哦。 tidur selalu ya, jangan tidur selamanya. Bangun, ada waktunya harus bangun. 好，开玩笑的。 Bercanda. 然后有的时候你会想，哎呦，突然间想到，我的电费好像还没有缴，哎，我的电话费，我的电话是不是快没电了？很多的搅扰。 Mungkin ada yang juga yang tiba-tiba lagi sedang dalam pengalaman itu tiba-tiba kok terbersit, waduh kayaknya saya belum bayar listrik, tokennya habis, atau waduh ini udah mau habis baterainya, banyak sekali gangguan. 然后你会发现那个连狗都叫了， Terus tiba-tiba ada dogi juga teriak-teriak. 你有时候会想到，哎呦，好像我又得罪什么人了。 Terus tiba-tiba mungkin ada perasaan yang timbul, kayaknya saya bersalah sama seseorang ya. 这时候没有关系，你就把它通通记下来、写下来。 Kalau sampai ada timbul perasaan seperti itu pun nggak masalah, itu juga boleh dituliskan. 然后继续的再进入， Terus kembali lagi, teruskan, masuk. 因为你把它写了以后，你就交托给神了。 Karena setelah kamu tulis, dan itu serahkan kepada Tuhan. 我们的罪啊，神早就用宝血洗清了。 Karena dosa kita sejak semula Tuhan Yesus telah membersihkannya. 所以，当我们想到什么事情，我们就用笔写下来，然后继续的进入就可以了。 Jadi kalau sampai ada teringat sesuatu atau apa yang terbersit, tulis saja lalu teruskan. 我现在要做这些操练，我是要让大家认清楚，神的声音其实是你心里面自己自发性的一个意念，他们好像是你自己的想法，但是是自然流露，而不是你设计出来的。 Di sini saya juga mau tekankan sekali lagi bahwa Tuhan berbicara dengan kita itu adalah apa yang ada di dalam imajinasi kita, di dalam alam pikiran kita yang terbersit keluar secara alami. 在我们在讲苹果之前，你是不懂得什么叫做自然流露，也不懂得什么是叫分析的。 Mungkin tadi waktu sebelum kita lakukan praktek yang dengan apel, mungkin kita juga belum paham apa yang dikatakan analisa atau bagaimana cara 你也不 membedakannya. 会去想到苹果是什么颜色，吃起来是什么味道，用哪一只手去切苹果。 Kita ingat waktu itu kita kan juga nggak tahu model apelnya kayak mana, pakai tangan apa kita potong, caranya 是 seperti 的， apa. 这个苹果是我们设计出来的，让你去进入的，是想象 Benar, 的。 ini adalah apelnya, memang satu topik apel ini adalah kita setting untuk supaya menjadi lead atau membawa untuk kamu bisa dapat mengimajinasikan. 但是其他都是一个自然的流露。 Tapi prosesnya selanjutnya itu semua adalah suatu aliran yang alami. 那神说话，通常他会用第一个人称说话，他会说孩子啊，或者说小子啊，或者是说宝贝的女儿啊，他会用第一人称说话。
Jadi kalau Tuhan berbicara itu, pertama dia akan menyebut dengan kata orang pertama, yaitu anakku atau kesayanganku atau anak, seperti itu. 而且神说话通常是很温柔的， Dan umumnya Tuhan berbicara itu sangat lembut. 他很容易被你自己打断。如果你想我现在在干什么啊？这样子是对吗？我就听得到神的声音吗？ Dan ini juga bisa sangat mudah, itu bisa kita sendiri yang angkat dengan pikiran, waduh, benar nggak ya saya ini benar suara Tuhan, bukan? Apakah saya bisa dengar suara Tuhan? 那马上就打断了， Kalau kita langsung berpikiran seperti itu, maka 也不 apa 会 yang 连续下去了。 koneksi kita dengan Tuhan yang tadi sedang jalan itu 因 bisa 为 terputus dan 神 nggak bisa 他是很 diteruskan. 尊重我们的自由意志的。 Kenapa seperti itu? Karena Tuhan itu sangat menghormati kehendak bebas kita. 他不会辖制我们，所以 Dia 操 Tuhan 练你 tidak 就不用担心说什么走火入魔，什么是不会的。 Jadi Tuhan itu tidak mengontrol kita secara otoriter. Jadi waktu kita berlatih jangan sekali-sekali kita takut bahwa kita nanti jadi kerasukan. 记住，神非常非常的尊重我们。如果你不要，他不会硬塞给你的。 Ingat ya bahwa Tuhan, yang perlu kita ingat sekali lagi, Tuhan itu tidak pernah memaksakan kita. Kalau kita tidak mau, maka sudah dia tidak akan berikan. 那你会发现，神跟你说话的时候，他内容不是我们思想可以想得到的，他更有智慧，更多的爱和更多的鼓励。 Kita akan dapatkan pada saat kita masuk itu, Tuhan berbicara kepada kita itu prosesnya atau secara keseluruhannya itu sangat lembut, penuh kasih, dan sangat mendukung. 当神对你说话的时候，或者给你一个意象的时候，你会很兴奋的。就像你看 Carol， 他如果看到什么意象，他很兴奋的，一直要找人分享的。 Waktu kita dapatkan satu visi dari Tuhan, kita dapatkan satu penglihatan, kita akan merasa sangat excited, sangat bersemangat, dan tidak sabar untuk mau bagikan dengan orang lain. Kita ambil contoh Carol ya, pengalamannya selalu begitu. Kalau dia dapat sesuatu dari Tuhan, dia sangat-sangat mau tuh cepat-cepat mau bagikan ke orang lain. 你走这个属灵的天路时，你会变得非常有活力，然后感觉也是很平安的。 Waktu kita masuk di dalam area rohani seperti ini, kondisi seperti ini, kita akan merasa sangat bersemangat, bergairah hidup. Dan kita akan merasa bahwa, wah, kita hidup ini penuh harapan dan kepastian. 但很多人就会怀疑说，哎呀，这不是我自己的声音吗？ Tapi ada juga orang-orang yang meragukan dan berpikir, apakah bukannya ini suara saya sendiri? 好，我想问你，如果你自己在很难过的时候， Oke, kalau begitu sekarang saya mau tanya, kalau waktu kamu sedang sangat-sangat sedih, 你一直告诉自己不要难过了，不要难过了， terus kamu bilang, jangan sedih lah, jangan sedih. 可是你自己有没有办法让自己不难过呢？ Tapi apakah kamu sendiri bisa bikin kamu jadi tidak bersedih? 你是不是还是很难过啊？ Atau kamu masih, sekalipun sudah ngomong seperti itu, masih tetap sedih? 但是从神来的一句话，或者一个图案，或者一个安慰，你就很容易把这个情绪交出来的。 Tetapi kalau waktu suara Tuhan yang datang, ada satu hiburan dari Tuhan, maka perasaan sedih kamu tadi itu, kamu tidak akan berkuasa untuk mempertahankannya lagi. Itu akan 所以 tetap begitu saja. 当神给你这个意念的时候，你是很容易去接受，而且是很兴奋的去把它完成的。 Dan ketika Tuhan memberikan satu perasaan itu kepadamu, maka kamu akan sangat dengan gampang menerima dan akan bisa melanjutkan terus lebih dalam lagi. 这是一个刚刚开始的操练。 Ini merupakan latihan permulaan. 你里面的一个领悟力， Yaitu menjadi satu pengalaman di mana engkau bersentuhan di dalam roh. 如果与神同行后，跟神对话是变成的一个你的生活习惯的话， Kalau komunikasi dengan Tuhan ini, hubungan dengan Tuhan ini menjadi gaya hidupmu, 你就是知道。 maka secara otomatis engkau 你 langsung 问他 tahu. 说：“哎，你怎么知道的？” Kalau orang tanya kepada orang sedemikian, kamu bisa tahu bagaimana kamu bisa 好，如 tahu? 果半夜我妈妈打电话给我，我会不会知道那是我妈的声音呢？
Oke, saya gambarkan seperti ini. Kalau misalnya tiba-tiba tengah malam mama saya telepon saya bisa tahu nggak itu suara mama saya? 我一定知道嘛，因为我听了我妈60几年的声音了。 Pastinya saya tahu dong. Saya kan udah dengar suara mama saya kenal banget karena udah 65 tahun berhubungan terus. 啊，如果顺的妈妈今天打电话给我，一定会说你是谁呀、啊？ Tapi kalau mamanya Asun yang tengah malam telepon saya pasti tanya ini siapa ya? 所以一定要更多的操练。 Jadi kita harus selalu usahakan diri kita tuh rutin berlatih. 你一定要操练。你操练到一个程度的时候，你不需要到一个特别的地方去，又放音乐又安静，不需要，随时随地的。 Kalau kamu berlatih, rutin berlatih, maka nanti pada saatnya kamu akan terbiasa sehingga kamu tidak perlu lagi harus setting waktu, atur tempat, pakai musik dan segalanya. 你问 AK， 你问牧师，他现在需要特别到一个地方去坐着，然后放个音乐，然后等候神吗？ Coba kamu tanya Pak Johan atau Pak Gembala atau Eki, kalau dia lagi perlu ngobrol sama Tuhan, apakah harus pergi cari satu tempat tenang dulu terus buka musik? 不用嘛，他在车子上开车的时候就可以跟神很好的对话了。 Nggak perlu lagi, Eki ya, misalnya dia lagi nyetir aja dia udah bisa ngobrol aja begitu dengan Tuhan 这个 otomatis. 3弟在买什么东西的时候，他还会问说：“神啊，我到底该买哪一个啊？” Kayak Cisanti, dia mau beli barang aja dia langsung bilang, Tuhan, saya mau beli yang mana ya? 是不是这样？ Begitu, bukankah 因为 seperti 你 itu? 熟悉了。 Karena kamu sudah fasih. 我们刚刚教你这个都是一个方法，如果你不刚刚跟着这样子进入的话，你就永远在门外。 Yang tadi kita lakukan itu adalah mengajarkan satu cara. Tapi kalau kita tidak pernah terjun langsung untuk melakukannya, maka selamanya kita akan berada di luar pagar. 你要像白鸠汉一样可以写歌的话，你怎么样不跟神对话呢？ Kalau mau seperti Pak Johan, gembala kita bisa tulis lagu, terus kita tidak mencoba melakukan sesuatu, maka apakah gampang kita bisa tulis lagu, bicara 你 dengan 怎么样 Tuhan? 做教会的施工呢？ Bagaimana kita bisa terus melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam gereja? 对不对？ Benar nggak? 好，刚刚 Baiklah. 有没有人有什么？哦，我们已经7点，时间已经到了。好，我们做对白交汉带我们做一个祷告，我们结束。如果有人想要分享刚刚看到的或听到的，我们可以继续。我们先做一个祷告，今天晚上先结束。 Oke, sebenarnya waktu pelajaran kita sudah selesai, tapi kita doa dulu, kita minta gembala kita untuk doa buat kita. Nanti setelah itu ada yang mau sharing, silakan. Kita doa dulu ya. Papi silakan. 牧师没有开 Papi 那 masih mute. 个。 Oke. 耶稣，感谢赞美你。 Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. 今天晚上你在这给我们机会， Malam hari ini sekali lagi Engkau berikan kami kesempatan. 你正在操练我们， Engkau sedang melatih kami. 听你的声音，看意象。 Bagaimana mendengar suaramu dengan melihat visi. 这是你的渴慕， Ini juga kerinduanmu Tuhan. 因为你愿意，你每个儿女都亲近你。 Karena Engkau sangat mau supaya anak-anakmu bisa dapat mendekat kepadamu. 因为主你自己迫不及待的把你自己的心意要告诉我们。 Karena Engkau sangat tidak sabar, Engkau sangat rindu agar Engkau dapat memberitahukan isi hatimu kepada kami. 甚至在这个末世时代，有许多的奥秘，主啊，你迫不及待的要把这些奥秘告诉你的子民。 Bahkan di dalam akhir zaman ini Engkau sangat tidak sabar untuk dapat menyatakan rahasia-rahasia isi hatimu kepada setiap kami umatmu. 主啊，我们要对你说，我们愿意。 Tuhan, kami mau katakan kepadamu, ya Tuhan kami bersedia. 我们要放下我们自己的理智， Kami mau lepaskan setiap logika kami, 放下我们自己的知识， kami mau lepaskan setiap pengetahuan, hikmat kami, 放下我们自己的经验，甚至 Kami 经 mau 历。 melepaskan setiap pengalaman apa yang menjadi apa yang kami alami. 我们的投在你的里面， Kami mau masuk, kami mau melebur di dalam Engkau.
我们有圣灵来带领我们更明白，叫我们可以经历神。 Kami juga minta Roh Kudus semakin menuntun kami sehingga kami boleh mengalami Tuhan. 圣灵帮助我们，帮助你的儿女们。 Tolong Roh Kudus bantu setiap umatmu, anak-anakmu. 感谢赞美你， Terima kasih Tuhan. 师父郑姐妹， Berkati Ibu Debbie, 师父 Carol、 berkati Carol, 还有 Timo, 兰妮，还有阿顺， Lani, juga Asun. 主啊，感谢赞美你， Tuhan kami bersyukur, terima kasih 让 Tuhan. 我们在灵里面更加敏锐， Biarlah kami semakin peka di dalam roh kami, 在与神的关系更加的亲密， dan biar hubungan kami dengan Tuhan semakin intim. 直到我们的从里领受更多、更多、更多你要对我们说的话。 Sehingga kami boleh semakin banyak kami boleh menerima apa yang menjadi kerinduanmu untuk memperkatakan kepada kami. 感谢赞美你， Terima kasih Tuhan. 奉耶稣基督的圣名， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门， Amin. 阿门，阿门。 Amen. Amin. Amen. 谢谢。谢谢。刚刚有人 Terima kasih 有 semua. 看到什么要分享吗？如果